Analisis pasaran ialah analisis yang dirancang oleh peniaga untuk menilai keadaan di pasaran barang dan perkhidmatan untuk menubuhkan strategi perusahaan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan gelagat penawaran dan permintaan semasa serta tahap pengaruh objek ekonomi terhadap gelagat pasaran untuk membuat keputusan pengurusan yang betul dan membantu menjana lebih banyak keuntungan. Dengan menggunakan analisis pasaran, syarikat dapat mengenal pasti kedudukan syarikat dalam industri. Contohnya, analisis SWOT mendedahkan bagaimana syarikat itu dilihat secara dalaman dan luaran. Syarikat juga dapat mengenal pasti pesaing dan memilih cara untuk pengurusan dengan mereka. Sebagai contoh, syarikat boleh menekankan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Analisis pasaran membahagikan asas pengguna berpotensi kepada segmen mengikut demografi, geografi, dan psikologi. Maka, syarikat dapat mengetahui keutamaan pengguna dan memenuhi permintaan mereka. Analisis pasaran termasuk penyiasatan tentang bagaimana sasaran pelanggan menganggap produk tersebut. Oleh itu, syarikat dapat mensimulasikan prospek produk. Akhir sekali, syarikat dapat mengenal pasti bidang aktiviti dan menerjemahkannya ke dalam pelan strategi. Ini akan mengelakkan syarikat meletakkan terlalu banyak sumber dan masa. Saya akan membentangkan tentang tinjauan industri. Baiklah, industri dikategorikan dengan pelbagai jenis dan juga faktor-faktor yang berbeza. Antaranya yang wujud adalah industri berat ataupun ringan. Industri berat merupakan industri yang berintensifkan modal yang sangat tinggi kerana memerlukan penggunaan mesin ataupun tenaga buruh yang sangat banyak. Antara industri berat adalah industri penerbangan ataupun automobil. Industri ringan pula memerlukan intensif modal yang jauh lebih rendah kerana penggunaan tenaga buruh yang lebih sedikit. Antaranya adalah dengan pembinaan restoran. Yang kedua, industri pembuatan ataupun pembinaan. Industri pembuatan menghasilkan produk barang akhir. Jadi, pengguna boleh terus menggunakan produk tersebut. Tetapi, industri pembinaan pula menghasilkan produk yang diperlukan untuk menghasilkan barang akhir. Yang ketiga, industri domestik ataupun asing. Industri domestik ialah industri yang wujud dalam sempadan negara. Tapi, industri asing merupakan industri yang wujud di luar sempadan negara. Hal ini menunjukkan tinjauan industri sangatlah penting sebelum terbinanya sesuatu industri kerana pelbagai faktor yang diperlukan dan perlu dititik beratkan, antaranya ialah faktor tapak dan tempat. Hal ini kerana tapak merupakan salah satu yang sangat penting untuk mewujudkan industri ini untuk mempertimbangkan lokasi yang sangat alternatif dan mempunyai kelengkapan modal fizikal dan juga kewangan. Yang kedua antara faktornya adalah sumber tenaga dan juga kemudahan awam, dan tidak lupa juga faktor kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aminuddin Rosli dan nama mesej saya adalah 280172. Dan hari ini saya akan berceritakan tentang risiko dan ancaman. So, pertama sekali ialah risiko. Risiko ni dia ada dua, iaitu risiko tulen dan risiko spekulatif. So, risiko tulen ni merupakan kebarangkalian yang tidak baik pada masa akan datang, yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan risiko spekulatif ni pula ialah kebarangkalian sebuah perniagaan itu sama ada untung atau rugi pada masa akan datang. Ancaman ni pula ialah merupakan satu faktor utama yang akan memberi impak tidak baik pada sebuah perniagaan, dan terdapat alternatif yang boleh dilakukan bagi mencegah daripada perkara ini berlaku. Sekian, itu saja daripada saya. Saya Perempuan Simetrik 279149. Dalam 1 minit ini, saya ingin bincang tentang persaingan. Tentang persaingan, ialah menghasilkan produk dan perkhidmatan untuk pelanggan yang sama dalam sebuah industri yang sama.
Seterusnya, persaingan mempunyai 3 jenis iaitu langsung, tidak langsung dan masa depan. Persaingan langsung adalah menawarkan produk yang sama untuk pelanggan yang sama. Sebaliknya, persaingan tidak langsung ialah menawarkan produk ke segmentasi pasaran yang berbeza. Dan sumber persaingan masa depan adalah dari persaingan tidak langsung. Kemudian saya juga menyatakan kekuatan dan kelemahan persaingan kepada peniaga. Jadi ringkasnya, kekuatan dapat mendorong mereka menciptai barang dan perkhidmatan yang mutu. Kelemahan ialah akan meningkatkan kes rasuah dalam perniagaan. Terima kasih, setakat sini pembentangan saya. Saya akan bagi Ija untuk meneruskan pembentangan seterusnya. Assalamualaikum Doktor, saya Nurul Izzah Syafiqah binti Mastar, nombor matrik 280337 akan membentangkan subtopik produk. Apa yang dimaksudkan dengan produk yang digunakan dalam perniagaan? Produk adalah bahan yang diletakkan di pasaran bagi memenuhi kehendak pelanggan untuk membelinya. Maksudnya di sini, apa sahaja barang yang kita dapat lihat tersusun dalam sebuah kedai ataupun tempat membeli belah sebagainya, itulah yang dimaksudkan dengan produk. Terdapat beberapa jenis produk yang terdapat di pasaran kita. Pertama adalah produk pengguna. Produk jenis ini adalah produk yang dibeli oleh pengguna akhir untuk membeli kegunaan peribadi keluarganya. Contohnya, produk yang mudah beli, produk beli belah, produk istimewa dan produk yang tidak dicari. Dan selalunya, produk ini adalah berharga murah dan mampu dibeli oleh pelanggan. Kedua, produk industri. Produk sebegini dibeli untuk diproses lagi atau untuk digunakan bagi menjalankan perniagaan seperti bahan dan bahagian ganti, item modal serta bekalan perkhidmatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Peluang adalah satu perkara yang boleh memberi faedah atau kejayaan kepada perniagaan. Terdapat dua peluang perniagaan yang wujud, iaitu kreatif dan inovatif. Kreatif dapat ditarifkan sebagai proses pemikiran yang mendorong dalam merealisasikan idea baru. Ianya juga sebagai penemuan baru di mana ia menuju ke arah yang lebih realiti. Dalam konteks ini, kreativiti boleh ditafsirkan sebagai kombinasi di antara idea baru dan idea lama. Manakala, inovatif pula adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Ini bermakna setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan ataupun tidak akan bersaing untuk menghasilkan idea kreatif bagi manfaat organisasi bersama. Seterusnya, terdapat beberapa analisis peluang iaitu mengenal pasti keperluan dan kehendak pelanggan, menganalisis persekitaran, penilaian diri dan nilai masyarakat, menilai peluang-peluang perniagaan dan akhir sekali ialah memilih peluang perniagaan dan merangka rancangan perniagaan.